Anda bersama saya Nosha Ismail dan ini berita utama malam ini. Perdana Menteri Lawrence Wong berkata Singapura memerlukan wadah media yang boleh dipercayai supaya dapat membezakan fakta daripada kepalsuan. Suntikan dana $66 juta untuk memperluas penyelidikan dalam bidang keselamatan nuklear di Singapura. Sebuah masjid baru di estet perumahan tengah bakal dibina di lokasi sebuah tapak di Forest Drive. Salam sejahtera. Perdana Menteri Lawrence Wong berkata Singapura memerlukan wadah media yang boleh dipercayai dan menyajikan pandangan yang seimbang. Media yang boleh membezakan fakta daripada rekaan menurut PM Wong boleh membantu mengharungi dunia yang kompleks. PM Wong berkata demikian semasa acara jamuan makan malam sempena ulang tahun ke-180 The Straits Times. Sambil menekankan kepentingan untuk kekal relevan, dia berkata media harus membuat penyesuaian terhadap lanskap yang berkembang pesat terutamanya dengan perkembangan media sosial. Media yang dipercayai turut memainkan peranan penting dalam merapatkan jurang dan memupuk identiti serta azam bersama. Tambah PM Wong selain menyampaikan maklumat yang berkualiti dan boleh dipercayai, media yang dipercayai bagi Singapura juga boleh berkongsi perspektif negara dengan dunia luar. The business model for quality journalism, unfortunately, is coming under strain everywhere in the world. Newsrooms across the world are shrinking, and many outlets have become captive to commercial interests. We cannot allow that to happen here in Singapore. We do not want our national newspaper to be owned by billionaires with narrow or partisan agendas. Nor do we want public trust in the media to be eroded. Institusi utama dalam pendidikan tenaga nuklear di Singapura menerima suntikan dana sebanyak $66 juta sempena pelancaran bangunan barunya di Universiti Nasional Singapura NUS hari ini. Dengan dana tersebut, Institut Penyelidikan dan Keselamatan Nuklear Singapura SNRSI akan memperluaskan penyelidikannya dalam bidang keselamatan nuklear. Institut itu kini memiliki bangunan seluas hampir 13,000 meter persegi di Prince George Park yang merupakan sebahagian daripada kampus NUS. Semasa merasmikan bangunan baru institut tersebut, Pengerusi Yayasan Pendidikan Nasional NRF Heng Swee Keat berkata, dana $66 juta itu diperuntukkan untuk pendidikan keselamatan nuklear dalam tempoh 2,5 tahun di bawah Pelan Pendidikan, Inovasi dan Perusahaan RIE 2025. Encik Heng berkata sedang Singapura menyiapkan Pelan RIE 2030, keselamatan nuklear akan terus menjadi keutamaan memandangkan ia penting secara strategik bagi Singapura dan rantau ini. Menurut beliau, Singapura mengambil keputusan sejak awal untuk membina keupayaan dalam memahami tenaga dan keselamatan nuklear atas dua sebab utama. Teknologi nuklear akan terus berkembang dan Singapura perlu mempunyai keupayaan untuk menilai pilihan yang tersedia apabila teknologi tersebut menjadi semakin maju. Singapura juga mesti mampu bertindak balas dengan berkesan sekiranya berlaku kecemasan radiologi di rantau ini. Encik Heng menambah negara-negara di rantau ini sedang menimbangkan tenaga nuklear sebagai sebahagian daripada campuran penggunaan tenaga bagi negara masing-masing. Masjid baru di estet perumahan tengah akan dibina di kawasan sebuah tapak di Forest Drive. Ini dimaklumkan oleh pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam Dr. Muhammad Faisal Ibrahim siang tadi. Di sinilah Masjid Baru Tengah akan dibangunkan kelak. Tapak tanah di Forest Drive ini sudah dikenal pasti sebagai lokasi bagi pembangunan masjid baru bagi kemudahan penduduk kawasan tengah. Ini diumumkan oleh pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam Dr. Faisal Ibrahim di luar lawatannya ke Masjid Darussalam hari ini. Pembangunan masjid-masjid kita telah dijayakan
melalui sumbangan masyarakat menerusi dana pembinaan masjid dan mendaki MBMF, kita perlu merancang projek-projek ini di bawah MBMF dengan teliti untuk memastikan kemampanan keuangan kita dijaga rapi, lagi-lagi kos yang semakin meningkat. Saya harap masyarakat kita akan terus berikan sokongan dalam usaha murni ini demi mencapai matlamat bersama kita. Tentu sekali perkembangan terbaru ini adalah detik penting bagi penduduk Islam di Estate Tengah. Dr. Fashal turut mengumumkan kerja-kerja peningkatan bagi bangunan Masjid Darussalam yang sudah berusia 37 tahun. Projek itu dijangka menelan belanja 10.3 juta dolar. Kerja-kerja penambahbaikan akan bermula pada September ini dan dijangka mengambil selama 2 tahun. Sepanjang tempoh ini, masjid akan terus beroperasi. Perkembangan ini adalah satu pencapaian yang bermakna bagi jemaah Masjid Darussalam, terutama di Clementi dan kawasan sekitarnya. Antara pembaharuan lain, lift akan dipasang dan ruang 2 tingkat yang baru akan dibina untuk memberi kemudahan buat para jemaah. Setelah kerja naik taraf itu selesai, masjid di Clementi ini dijangka dapat menampung sehingga 3,300 jemaah. Sepanjang 2 tahun kerja naik taraf itu dijalankan, khidmat pentadbiran, program-program dan ibadah di masjid akan diteruskan dalam ruang yang selamat dan ditetapkan. Pendekatan Singapura dalam menentukan tarikh dan waktu ibadah bagi orang Islam seperti waktu solat dan permulaan bulan Ramadan dipuji ahli falak terkemuka dunia Muhammad Syaukat Oda. Pengarah Pusat Astronomi Antarabangsa di Emirat Arab Bersatu itu berkongsi beberapa faktor yang menjadikan pendekatan itu sebagai yang terbaik di bingkai falak yang dianjurkan pejabat mufti buat julung-julung kalinya baru-baru ini. Pendekatan untuk mencerap anak bulan bagi menentukan awal bulan Ramadan misalnya boleh mendatangkan beberapa masalah. Antaranya, hasil pencerapan boleh dipengaruhi oleh mutu udara, cuaca dan teknologi wadah yang digunakan. Ini dijelaskan lebih lanjut oleh ahli falak terkemuka dunia Muhammad Syaukat Oda di Bengkel Falak baru-baru ini. Pengarah Pusat Astronomi Antarabangsa di Emirat Arab Bersatu ini juga berkongsi pandangannya bahawa pendekatan sedia ada Singapura yang melakukan kiraan falak menggunakan kriteria-kriteria berdasarkan sains dan ilmu falak adalah baik dan wajar dicontohi. We recommend other countries, especially for sure Muslim countries, to follow what's being done in Singapore. That is to base your calendar on a pre-calculated conditions or criteria which are already based on crescent visibility parameters. So you will have this alignment between the real results and the pre-calculated results so that people will know in advance when the holidays will be. Encik Audah juga berkongsi beberapa dapatan dan teknologi-teknologi canggih di pasaran yang boleh digunakan dalam bidang falak. Dapatan-dapatan terkini dan dapatan sedemikian serta kepakaran sedemikian amat sangat membantu usaha kita untuk memperhalusi lagi dan juga memperkukuhkan lagi usaha menentukan takwim hijri kita dan waktu salat dan sebagainya dalam kita meneliti perkembangan zaman dan juga tempat di mana sesuatu masyarakat itu melaksanakan kewajipan agama mengikut konteks mereka, dan ini adalah satu usaha Singapura untuk sebenarnya mempelopori dan juga mengembangkan lagi bidang ini dengan lebih teratur, lebih sistematik dan profesional. Dr. Naziruddin juga melahirkan penghargaan bagi usaha-usaha yang sudah dipelopori mantan-mantan mufti sebelum ini. Misalnya, pendekatan sedemikian sebenarnya sudah digunakan sejak 1974 lagi dan diperkenalkan oleh mantan mufti negara almarhum Said Isa Semaid. Sesi sebegini juga diharap dapat memupuk minat dan membentuk generasi pelapis bagi sektor tersebut. Bengkel 2 hari itu dihadiri sekitar 80 asatizah dan penuntut madrasah. Menteri-menteri luar ASEAN menggulung perbincangan di Kuala Lumpur hari ini. Isu tarikh pentadbiran Trump dan konflik berpanjangan di Gaza antara topik yang menjadi tumpuan. Laporan selengkapnya selepas ini.
Selamat bertemu kembali. Singapura akan berganding bahu dengan Agensi Kerjasama Antarabangsa Jepun untuk melatih pasukan polis awam Palestin pada tahun depan. Singapura juga akan melancarkan program pemimpin muda pada 2026 bagi berkongsi kepakaran tabik urus dengan para bakal pemimpin Palestin di masa depan. Menteri Evaluar Dr. Vivian Balakrishnan mengumumkan demikian semasa satu persidangan bagi kerjasama antara negara-negara Asia Timur mengenai pembangunan Palestin di Kuala Lumpur. Singapura juga akan menyediakan lebih banyak beasiswa untuk membantu para mahasiswa Palestin menjalani pengajian tinggi di universiti-universiti Singapura. Singapura sudah pun melaburkan dana $10 juta ke dalam pakej bantuan teknikal dipertingkat sejak 2013. Dengan 800 pegawai Palestin sudah meraih manfaat daripada program tersebut. Dr. Balakrishnan juga mengesahkan komitmen Singapura untuk menyokong penguasa Palestin dalam membangunkan modal manusia. Menteri-menteri luar ASEAN menggulung perbincangan di Kuala Lumpur hari ini dengan fokus terhadap perpaduan dan perdagangan berasaskan peraturan. Ini bagi menangani ketegangan global yang semakin meningkat. Dalam satu kenyataan bersama, mereka menggesa supaya diwujudkan sistem perdagangan pelbagai hala yang telus, inklusif dan bebas tanpa menyebut Amerika Syarikat. Beberapa negara Asia Tenggara dikenakan tarif balasan yang tinggi oleh pentadbiran Presiden Donald Trump baru-baru ini dan sedang mempergiat usaha untuk menurunkan kadar levy sebelum 1 Ogos. Di samping itu, para menteri luar blok itu turut membincangkan ketegangan di Myanmar dan Timur Tengah namun tidak mencapai sebarang kemajuan bagi konflik di Myanmar serta pertikaian maritim. Para menteri luar ASEAN juga menyuarakan keprihatinan mendalam mengenai konflik di Gaza dan mengutuk semua tindakan keganasan ke atas orang awam. Dalam kenyataan bersamanya, para menteri tersebut menggesa semua pihak yang terlibat dalam krisis itu supaya membenarkan penghantaran bantuan kemanusiaan. Semua pihak menurutnya mesti berusaha ke arah mencapai huraian damai. Menteri Luar Malaysia Muhammad Hassan mengutuk keras pendudukan Israel di wilayah Palestin. The longest conflict of modern history rooted in the unjust and illegal occupation of the Palestinian territory must be brought to an end. 80 years of impunity have emboldened Israel to the extent of openly committing genocide, including through mass starvation that includes babies and children. This is unacceptable. It must not be allowed to continue. It must be stopped. Setiausaha Luar Filipina Teresa Lazaro berkata, Presiden Ferdinand Marcos Jr. akan melakukan lawatan ke Washington bagi bertemu Presiden Donald Trump pada lewat bulan ini. Lazaro sudah mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatannya dari Amerika Syarikat, Marco Rubio, sempena mesyuarat menteri-menteri luar ASEAN di Kuala Lumpur. Dia berkata isu tarif akan menjadi sebahagian daripada agenda mesyuarat bagi kedua-dua presiden itu. Filipina menyuarakan kebimbangan terhadap tarif balasan 20% iaitu tambahan 3% berbanding kadar 17% yang diumumkan Presiden Trump pada April lalu. Junta Tentera Myanmar pula menyeru Washington supaya mengurangkan kadar tarif balasan sebanyak 40% yang dikenakan ke atas ekspornya ke negara itu baru-baru ini. General Min Aung Hlaing berkata, Myanmar sedia untuk mengirimkan sebuah pasukan ke Washington untuk berunding mengenai isu tarif. Beliau mencadangkan agar kadar tarif balasan itu dikurangkan kepada julat antara 10 hingga 20% dengan Myanmar sebaliknya meletakkan tarif antara 0 dengan 10% ke atas produk Amerika Syarikat. Washington yakin gejatan senjata di Gaza kini semakin hampir, sedang sistem jagaan kesihatan dan bekalan ubat-ubatan di wilayah itu menjadi semakin meruncing akibat sekatan Israel. Perinciannya selepas ini. Diteruskan berita. Washington yakin kata sepakat bagi gencatan senjata di Gaza dapat dicapai. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio berkata,
Perjanjian itu kini lebih hampir pasti berbanding sebelum ini. Namun begitu, masih terdapat jurang sedang para perunding dari Israel dan Hamas merundingkan syarat-syarat kesepakatan termasuk jadah pertempuran selama 60 hari. Hamas menawarkan untuk membebaskan 10 tebusan di tangannya. Namun, kumpulan itu menolak sebarang perjanjian yang akan membenarkan kehadiran tentera Israel dalam jumlah yang besar di Gaza. Mereka turut menuntut jaminan bagi keamanan yang berkekalan. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkata, Israel bersedia untuk merundingkan potensi gencatan senjata berkekalan melangkaui tempoh gencatan senjata sementara selama 60 hari. Namun syaratnya ialah Hamas harus menghapuskan segala senjatanya. Di medan pertempuran, serangan tentera Israel masih berterusan. Sekurang-kurangnya 10 penduduk Palestin mati ditembak di sebuah pusat agihan bantuan di Bandar Rafah, manakala lebih 60 lagi cedera. Ia merupakan satu-satunya pusat agihan bantuan Yayasan Kemanusiaan Gaza GHF yang masih beroperasi di wilayah itu. Kaki tangan bantuan sebelum ini memberi amaran situasi kemanusiaan di Gaza kini bertambah buruk memandangkan satu pusat bantuan saja tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan mendesak kira-kira 2 juta penduduk Palestin di Gaza. Di Hospital Al-Hilu di Bandar Gaza, unit neonatalnya dicengkam kekurangan peralatan dan bahan api yang meruncing. Ini bermakna setiap 4 bayi baru lahir yang memerlukan jagaan rapi terpaksa bersesakan dalam satu alat inkubator. Para petugas perubatan berkata bahan api yang semakin berkurangan besar kemungkinan akan memutuskan bekalan elektrik hospital tersebut. Ini akan memberi kesan dahsyat terhadap khidmat kesihatan yang sudah terjejas teruk oleh perang Israel-Hamas selama 21 bulan. Tambahan pula, operasi ketenteraan Israel memusnahkan banyak kemudahan kesihatan di Gaza. Sekatan ke atas bekalan makanan dan ubat-ubatan daripada masuk ke Gaza turut menyebabkan lonjakan dalam kes pemakanan tidak seimbang sekaligus mengancam kesihatan para ibu hamil dan bayi baru lahir. Ziad Al-Masri, seorang pakar pediatrik di Hospital Al-Hilu berkata bahawa pihaknya sedang bergelut merawat bayi-bayi baru lahir yang kritikal, terutama sekali bayi pramatang. Lantas, bekalan elektrik berterusan untuk 24 jam diperlukan kerana jika terputus, peralatan yang digunakan akan berhenti berfungsi dan mengancam nyawa bayi. Sementara itu, seorang pegawai IDF mendakwa kira-kira 160,000 liter bahan api yang dikhususkan buat hospital dan kemudahan-kemudahan kemanusiaan lain sudah dibenarkan masuk ke Gaza sejak hari Rabu. Di Texas, penduduk meratapi tragedi yang mengorbankan sekurang-kurangnya 121 jiwa ekoran hujan turun mencurah selama 6 hari. Menurut pihak berkuasa tempatan, lebih 150 penduduk masih belum ditemukan. Sementara itu, pasukan penyelamat menghadapi keadaan mencabar dalam usaha mencari mangsa. Mereka hampir tiada harapan untuk menemukan mereka yang masih hidup. Kereta kebal yang terlanggar lampu isyarat semasa pertunjukan pendidikan nasional minggu lalu kini boleh kembali digunakan untuk perbarisan Hari Kebangsaan pada 9 Ogos akan datang. Kementerian Pertahanan menyatakan isu yang menyebabkan insiden tersebut sudah pun dikenal pasti dan diperbaiki. Siasatan MINDEF menunjukkan sebuah komponen dalaman yang menyalurkan minyak ke brek servis mengalami kerosakan. Ini menyebabkan kereta kebal itu hilang kuasa brek dan kawalan pada kemudi. Saudara, anda ingin cuba jadi penyampai berita? Ini peluang anda. Berita Mediacorp sekali lagi bersama anda dalam acara Raikan Ilmu di Kejiranan yang akan berlangsung esok dan Ahad di Hub Tampines Kita OTH. Ayo cuba bakat menyampaikan berita dan peluang memenangi hadiah baucar sekiranya anda terbukti berbakat. Jadi mari-mari kita beramai-ramai ke OTH esok dan Ahad anjuran Yayasan Mendaki. Ada pelbagai aktiviti untuk seisi keluarga sepanjang hari. Berita Mediacorp adalah salah satu badan yang akan memberi anda pengalaman
untuk menjadi penyampai berita. Dan buat julung-julung kalinya, kami akan adakan peraduan baca berita. Ada 3 kategori iaitu untuk pelajar, kategori terbuka dan duet keluarga. Peraduan duet keluarga akan diadakan pada hari Ahad. Anda harus berdaftar di OTH esok dan Ahad pada jam 12 tengah hari untuk ikut bertanding. Dan kepada anda yang hanya ingin mencuba saja menjadi penyampai berita, anda juga boleh datang ke ruang kami di OTH. Saya beserta rakan-rakan penyampai dan kaki tangan Berita Media Corp akan jumpa anda esok dan Ahad ya. Dengan itu sekian, salam hormat.